chapter 3 atau chapter 3 cell division. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pembahagian sel. Jadi macam mana sel tu dia membahagilah. Jadi dia membahagi untuk apa? Jadi kita akan belajar dalam bab ni lah, dalam chapter ni tentang kenapa sel tu dia perlu membahagi. Saya percaya kamu pun dah pernah belajar tentang bab ni. Just ulangan saja sebenarnya. Dia tak ada banyak beza sekalipun. Dia tak ada banyak beza sangat lah. Okey, yang ni gambar ni adalah untuk pengenalan. Macam mana kita nak fahamkan tentang kepentingan cell division tu. Dan dia mempunyai kaitan yang sangat rapat lah dengan manusia. Dengan kita, bagaimana kita ni bertumbuh lah. Tumbesaran kita daripada seberat 3 kilogram. Jadi sekarang ni mungkin berat lebih daripada 60 kilogram. Daripada tinggi mungkin 30 cm, jadi tinggi sampai 160 cm. Jadi semua ni dia melibatkan pembahagian sel. Dan bagaimana nanti kemudian mendirikan rumah tangga, kemudian ada anak tu membesar. Jadi pastinya ini salah satu proses yang sangat-sangat penting dalam kelangsungan hidupan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Okey, jadi tanpa buang masa kita tengok apa benda yang ada dalam bab ni. Pastinya lah dia ada tajuk dia lah, cell division. Kemudian adalah dia punya sedikit-sedikit maklumat dia. Kemudian kita akan cuba fahamkan cell division ni dalam kerangka kitar sel. Jadi sel tu dia ada kitaran dia. Kitaran dia yang kita nak kena faham. Jadi kitaran dia mestilah ada permulaan. Bermula tu bagaimana? Jadi bermula tu dia ada interface atau interfasa. Kemudian barulah dia masuk kepada cell division punya phases ataupun mitotic phases atau meiotic phases. Okey, interfasa ni dia ada G1, dia ada S, dia ada G2, kemudian dia akan masuk M phases ataupun dia akan masuk kepada meiosis. Jadi kita ada ini sajalah untuk chapter yang ketiga ni. Jadi tak banyak sangat. Saya akan cuba terangkan dulu yang ini. Cuma mungkin ini akan kelihatan seperti diulang. Sebab nanti dalam bab yang keempat pun kita akan tengok sekali lagi yang ini. Jadi hopefully kamu jangan rasa terbeban lah ya. Biasalah. Bila kita ulang banyak kali tu, dengan harapan kita punya kefahaman akan meningkat. Bila kita faham, pastinya dia lebih mudah untuk kita ingat. Jadi biologi ni memang tak ada upaya lah, memang kena ingat. Kena ingat tentang maklumat, info, fakta yang ada dalam subjek ni. Kita tengok gambar ni dulu. Kita ada gambar lelaki lah ni kan. Lepas tu kita ada gambar perempuan di sini. Jadi lelaki ni saya bubuh nama. Saya bubuh nama dia Ahmad. Okey, Ahmad. Yang perempuan ni saya letak nama Rogayah. Ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah ya. Saja dia letak nama senang. Kita nak panggil, kita nak gelarkan dia. Okey, jadi bila sebut tentang pewarisan, tentang ciri-ciri bagi seseorang tu, kita kena tahu dia melibatkan struktur di dalam sel. Yang sangat-sangat penting kamu nak kena faham ni. Struktur di dalam sel atau komponen bagi sel tu adalah nukleus. Dan di dalam nukleus tu adanya struktur pewarisan ataupun genetic structure, struktur genetik ataupun genetic inheritance, genetik pewarisan genetik, yang mana dia berada pada kromosom, ya, pada kromosom. Ni penting ni, kromosom. Bab ni dia berkaitan. Bab yang chapter 3 ni, chapter 4, dia ada berkaitan dengan kromosom ni. Nak tak nak memang nak kena faham betul-betul tentang kromosom ni. Okey, kromosom ni untuk manusia, dia ada 46 kromosom. 46 kromosom. Samalah lelaki ke perempuan ke, dia ada 46 kromosom. Tak ada beza. Lelaki sama, perempuan pun sama juga bilangan kromosom dia bagi manusia. Jadi untuk kromosom ni 46. Okey, sekarang ni kalau kita tengok pada manusia tu sendiri, contohnya Ahmad ni. Jadi Ahmad ni, dia punya diri dia sendiri tu, dia adalah benda hidup lah. Dia organisme. Jadi bila dia benda hidup, dia organisme,
unit asas yang membina Ahmad ni adalah sel. Unit asas dia adalah sel. Jadi sel ni tersusun satu, jadilah tangan dia. Terpadam lah pula ya. Jadilah tangan dia. Jadilah hidung dia. Jadilah telinga dia. Jadilah kaki dia. Jadilah apa saja yang membentuk dia lah. Ya. Jadi sel. Okey. Jadi kromosom 46. Dalam kromosom yang 46 tu, yang membentukkan ciri Ahmad tu, dia ada nombor 1 hingga 44. 1 hingga 44 ni kita panggil dia sebagai autosom. Okey, kita panggil dia sebagai autosom. Jadi autosom ni dia merujuk ataupun dia mempengaruhi ciri-ciri bagi semualah yang berkaitan dengan Ahmad ni. Contohnya ciri bagi warna kulit dia, ciri bagi hidung dia. Ciri ni kalau bahasa Inggeris karakteristik lah, karakteristik of the Ahmad ni. Hidung dia bentuk macam mana, telinga dia bentuk macam mana, rambut dia lurus ke, kerinting ke. Jadi itu akan ditentukan oleh autosom ni. Nombor 1 sehingga 44. Kita ada sini kan, 1 sehingga 44. Kalau nampak sini 1 sehinggalah ke 44. Dia akan mencirikan Ahmad ni. Jadi kromosom ni dia ada pada kulit, dia ada pada telinga, dia ada pada mata, dia ada pada jantung. Jadi kalau dia pada jantung tu maksudnya dia mencirikan jantung tu lah. Jantung tu bentuk macam mana? Jantung tu ada apa? Ada sel apa yang dekat jantung tu? Jadi semua tu akan ditentukan oleh nombor 1 hingga 44 ni. Kemudian untuk yang seterusnya kita ada 45 hingga 46. Jadi 45-46 ni dia akan membezakan antara jantina. Jadi dia mencirikan bagi jantina. Sama ada Ahmad ni lelaki atau perempuan ditentukan oleh 45 dan 46 ni. 45 dan 46 ni. Jadi ini adalah kita panggil sebagai seks kromosom. Ya, seks kromosom. Jadi seks kromosom ni yang akan menentukan Ahmad ni lelaki atau perempuan. Dan 45-46 ni dia akan diwakilkan sama ada dengan XY atau XX. Tetapi bagi Ahmad, disebabkan dia lelaki, dia tak boleh XX. Sebab XX ni adalah untuk perempuan. Jadi dia semestinya kena XY. Sebab lelaki ni mesti XY. Dia mesti ada kromosom Y di sini. Dia mesti kena ada kromosom Y. Sebab kromosom Y ni lah akan membantu dalam pembentukan organ pembiakan dia, pembentukan ciri-ciri lelaki dia. Ya, pembentukan organ pembiakan membentukkan bagi ciri-ciri lelaki. Jadi Y situ. Jadi kamu faham tak sekarang ni? Jadi kita ada nombor 1 sehingga nombor 44 ni dia kita panggil sebagai autosom. Kemudian kita ada 45 dan 46 ni kita panggil dia sebagai seks kromosom. Kita faham yang itu dulu. Apa benda itu autosom, apa benda itu seks kromosom. Okey? Dan susunan nombor 1 sampai 46 ni kita boleh panggil dia sebagai karyotype. Dalam genetik memang kita akan belajar. Contohnya kalau buat eksperimen kita akan gunting kromosom tu, kita akan susun dia ikut bentuk yang sama. Nombor 1 sehinggalah nombor 23 pasang. Nanti kita pergi yang itu. Ya, yang kita panggil sebagai karyotype. Sepatutnya nanti tak salah saya kamu akan tengoklah atau buat eksperimen ni. Okey. Jadi kita ada Ahmad. Kemudian Rogayah pun sama juga. Jadi Rogayah tu dia ada sel-sel dia. Di sel dia akan membina tangan dia, jantung dia, buah pinggang dia, semualah. Dan dia ada 46 kromosom juga. 46 kromosom juga. Tak ada beza ya. 46 kromosom juga. Daripada 46 kromosom tu 1 sampai 44 ni kita panggil sebagai autosom. Ini nombor 1 ni sampailah 44 ni adalah autosom. 45, 46 dia adalah seks kromosom. Okey, yang akan mencirikan Rogayah ni dengan ciri-ciri wanita. Dia kita ada dengar perkataan ciri ya, karakteristik kalau bahasa Inggeris dia. Satu lagi kita ada perkataan trait. Jadi kita ada karakteristik. Satu lagi kita ada trait. Okey.
Nanti kita tengok yang ini. Apa maksud dua-dua ni dia berbeza sebenarnya. Jadi yang 45, 46 ni dia mesti seks kromosom. Dan untuk perempuan dia tak boleh XY, tak boleh. Tak boleh ya, tak boleh. Dia mesti X dan X. Dia semestinya X dan X. Untuk ni X X. Untuk yang Ahmad dia XY. Okey, sekarang ni kita nak cerita tentang asal usul Ahmad pula. Jadi Ahmad ni dia berasal daripada ibu ayah dia. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Saya letaklah nama ayah Ahmad ni sebagai Rashid. Okey, bapa kepada Ahmad ni Rashid. Ibu dia Rashidah. Okey, jadi ayah Ahmad nama Rashid, ibu dia nama Rashidah. Jadi untuk jadi Ahmad ni, dia kena ada pencantuman sperma Rashid dengan ovum Rashidah ataupun oocyte secondary oocyte by the Rashidah. Jadi ini ada 23 kromosom nanti datang daripada Rashid, 23 kromosom datang daripada Rashidah untuk jadi Ahmad. Ya, dia akan berlaku fertilization tu akan membentuk Ahmad. Dan Ahmad pun akan membesarlah. Jadi maksudnya separuh daripada bilangan kromosom ni, iaitu 23 adalah datang daripada Rashid. Dan 23 lagi datang daripada Rashidah. Ya. Okey. Jadi 23. Jadi dalam 23 tu, dalam 23 tu 22 tu adalah autosom. Dan satu daripada 23 tu dia adalah seks kromosom. Seks kromosom ni untuk Rashid, sperma dia pilih salah satu. Sama ada dia adalah X ataupun dia adalah Y. Salah satu. Sama ada dia X ataupun dia Y. Ya, salah satu. Sama ada dia X atau Y. Dia tak boleh dua-dua, tak boleh. Sebab apa? Kalau dua-dua dia jadi 24 kromosom. Itu dah kita panggil sebagai chromosomal mutation. Chromosomal mutation, bukan gene mutation. Sebab dia tambah bilangan kromosom. Jadi kalau Rashidah ni sama juga, 22 tu adalah autosom. Satu daripada tu adalah seks kromosom. Okey, satu adalah seks kromosom. Kalau Rashidah dia ada X. Jadi maksudnya seks kromosom ni mesti X. Tak boleh benda lain, dia mesti X. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Perempuan hanya ada XX sahaja. Okey, jadi boleh faham tak? Jadi untuk pembentukan bagi ciri Ahmad ni, separuh daripada kromosom tu datang daripada Rashid, separuh lagi datang daripada Rashidah. Dan kamu kena tengok ni ya. Okey, tengok ni. Tengok betul-betul. Rashid ni kromosom dia kita panggil sebagai paternal kromosom. Paternal kromosom. Banyak ya istilah ni ya. Takut kamu penin nanti. Kita panggil dia paternal kromosom sebab datang daripada ayah. Ahmad punya kromosom ni separuhnya datang daripada ayah, paternal kromosom. Yang separuh lagi kita panggil dia sebagai maternal kromosom sebab datang daripada Rashidah kromosom. Okey, maternal kromosom. Jadi sekarang ni kita dah ada maternal kromosom, paternal kromosom, autosom, seks kromosom. Ya, jadi hopefully kamu boleh ikut lah. Okey, sekarang ni apa yang berlaku dekat Rashid? Jadi kat Rashid ni dia akan berlaku satu proses yang sangat-sangat penting bagi kehidupan, bagi organisma, iaitu proses pembiakan untuk continuity of the species. Okey, jadi continuity ataupun survivability of the species. Okey, jadi daripada satu generasi ke generasi yang lain jadi dia akan dipengaruhi oleh proses ni, iaitu proses pembiakan lah, proses pembiakan. Dan bila melibatkan pembiakan, dia ada organ pembiakan. Jadi organ pembiakan bagi Ahmad, antara tempat yang penting sekali adalah testis. Okay, testis. Okey, dan untuk rogayah pula, tempat yang penting ni adalah ovari. Okey, sekarang ni kita pergi kepada testis sahaja.
Ya, testis sahaja. Jadi di testis ni berlaku apa? Berlaku proses spermatogenesis. Jadi dalam proses spermatogenesis ni, dia akan ada proses, salah satu proses yang sangat-sangat penting, iaitu proses meiosis. Mitosis pun ada juga, kita tak nak cerita tentang tu. Kita nak pergi meiosis sahaja. Jadi, sel asal dia adalah 46 kromosom. Sel asal dia. Ataupun ada kita panggil nanti primordial germ cell. Tapi tak apalah, itu kita tak belajar lagi. Tapi nak bagi tahu yang sel asal dia 46 dan dia akan mengalami proses spermatogenesis ni, atau lagi khusus sel 46 kromosom ni dia mengalami proses meiosis, dia jadi 23 sahaja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya maternal kromosom dengan paternal kromosom tu dia akan bercampur-campur untuk membentuk sperma bagi Ahmad. Untuk membentuk sperma bagi Ahmad. Dia akan bercampur-campur. Kemungkinan dia ambil banyak sikit daripada ayah, dia ambil kurang sikit daripada ibu. Dia akan ada pencampuran dekat situ. Sini yang penting ni. Sebab apa? Sebab sini sekarang ni tengah berlaku proses pewarisan. Ciri-ciri itu diturunkan daripada kita ada Rashid, Rashidah, kita ada Ahmad, kemudian ada pencampuran pada ciri-ciri itu. Sangat-sangat penting ni sebab nanti untuk chapter yang seterusnya kamu kena ataupun kena faham tentang benda ni. Okey, 23 ni jadi 23. Kemudian sama juga dekat ovari ni akan berlaku oogenesis. Daripada 46 jadi 23. Proses apa? Proses meiosis. Yang ini kalau untuk Ahmad, dia akan hasilkan sperm. Untuk Ahmad, dia akan hasilkan sperm. Jadi sperm ni apa? Sperm ni adalah gamet. Okey? Sperm ni adalah gamet. Jadi gamet ni kita juga panggil dia sebagai reproductive cell. Gamet, reproductive cell. Benda yang sama. Kamu jangan keliru pula. Banyak kan. Ada paternal kromosom lah, maternal kromosom lah, ada sex kromosom lah, ada autosom lah, kemudian datang pula gamet, datang reproductive cell. Jadi banyak ni kita tak ada lagi lepas ni ya. Jadi sperm ni adalah gamet atau reproductive cell. Kemudian untuk yang oogenesis ni akan hasilkan secondary oocyte. Ataupun kamu selalu sebut ovum lah kan. Ataupun ovum ni dia singular, ova plural ya. Jadi yang ini apa? Yang ni gamet lah. Gamet ataupun reproductive cell. Okey. Dan proses ni dia dah khusus dah ni. Ni spermatogenesis, oogenesis, dia dah khusus. Kalau kita nak panggil dia sebagai satu yang general, nama yang general, kita boleh panggil dia sebagai gametogenesis. Gametogenesis. Okey? Gametogenesis ni nama umum lah untuk proses penghasilan gamet. Kalau kita pergi khusus, iaitu spermatogenesis adalah proses penghasilan sperm. Kalau oogenesis adalah proses penghasilan secondary oocyte ni, ovum. Ya? Okey, jadi dah ada penghasilan sperm dan ovum. Okey, sekarang ni dalam proses meiosis. Dalam proses meiosis, dia ada satu proses yang sangat-sangat penting yang berlaku dekat profasa 1. Prophase 1. Sangat-sangat penting iaitu proses apa? Proses sinapsis. Dalam proses sinapsis ni, maternal kromosom dengan paternal kromosom dia akan pairing to each other. Jadi maternal kromosom dengan paternal. Okey, saya bubuh R1, R2. R1 tu untuk Rashid, R2 tu untuk Rashidah. Kamu jangan tak tahu pula Rashid dengan Rashidah tu siapa dia. Rashid dengan Rashidah ni adalah ibu dan ayah bagi Ahmad. Ibu dan ayah bagi Ahmad, ya. Jadi kita ada paternal kromosom, kita ada Rashid dan Rashidah, R1, R2. Jadi dia akan pairing to each other dalam fasa prophase 1. Di meiosis ni, dia akan membentuk homologous kromosom. Ini kita panggil sebagai homologous kromosom. Dia pairing. Dia mesti pair yang betul. Kalau pair yang salah, contohnya yang ini sepatutnya kedudukan dia nombor 1, kita pairkan dia dengan nombor 2, dia bukan homologous kromosom. Dia bukan.
dalam bahasa biologi ni kita panggil non-homologous chromosome. Tapi kalau kita pairkan dia dengan pairing yang betul, okey, kita panggil dia sebagai homologous chromosome. Kalau kita pairing dia dengan pairing yang betul, kita panggil sebagai homologous chromosome. Boleh ya? Jadi homologous chromosome. Apa maksud homologous chromosome ni? Homologous chromosome ni maksudnya kromosom tu dia sama. Dia sama. Walaupun dia datang daripada dua individu yang berbeza. Satu datang daripada paternal kromosom, iaitu Rashid. Satu lagi datang daripada Rashidah. Okey? Walaupun dia datang daripada individu yang berbeza, tetapi kromosom tu dia ada ciri yang sama. Dia ada ciri yang sama. Sebagai contoh, saya bubuh warna oren kat atas tu. Oren dekat yang ni Rashidah dengan Rashid ya. Okey, yang warna oren ni dia cirikan rambut. Dia cirikan rambut. Jadi dekat tempat yang Rashidah tu dia mesti untuk ciri rambut juga. Dia tak boleh ciri benda lain. Sebagai contoh saya ambil yang ini, nombor 18 ni. Ambil 18, saya letak sini. Jadi, kalau sini dia ciri untuk rambut, sini kemungkinan tempat yang sama tu, dia bukan ciri yang sama. Jadi, maksudnya ni mesti untuk, contohnya ni kulit. Jadi, dia tak boleh lah. Dia bukan homologous chromosome. Dia bukan. Yang ini dua ni bukan homologous chromosome. Sebab apa? Sebab tempat tu dia bukan untuk rambut. Jadi, homologous chromosome tu, daripada awal atas ni sampai ke bawah ni, dia akan mencirikan kepada ciri individu tu sama. Jadi kalau saya letak kat bawah ni, sini yang merah ni pula untuk kulit. Bukan kulit, darah. Saya letak darah. Jadi dia akan mencirikan bagi darah orang tu lah. Kemudian yang bawah lagi adalah untuk kaki. Jadi ini untuk kaki, ini untuk kaki. Dia tak boleh. Yang ini untuk kaki, ini untuk hidung. Tak boleh. Dia mesti sama. Itu adalah homologous chromosome. Tetapi ciri itu dia sama. Tapi trait yang ada tu tak semestinya sama. Trait pula kita pergi. Contohnya kita ambil ciri bagi rambut. Jadi Rashid ni kemungkinan rambut dia adalah rambut lurus. Rashidah pula kemungkinan rambut dia adalah rambut kerinting. Jadi trait dia tu berbeza. Jadi trait kalau untuk rambut, dia boleh lurus, dia boleh kerinting. Okey? Untuk kulit. Jadi kulit ni adalah ciri lah, ciri. Kulit ni adalah ciri. Kalau trait ni dia kepada yang lebih spesifik. Okey? Jadi kulit ni boleh kulit cerah. Kulit gelap. Gelap cerah ni adalah trait. Ya, gelap cerah ni adalah trait. Ni penting ya. Kemudian kita boleh wakilkan. Okey, kulit cerah, kulit gelap, rambut lurus, rambut kerinting ni kita panggil dia sebagai phenotype. Warna apa? Warna ni. Tak nak warna tu. Phenotype. Okey? Kulit cerah, kulit gelap ni kita panggil sebagai phenotype. Okay, sesuatu yang kita boleh nampak dengan secara kasarnya. Tetapi, kita juga boleh wakilkan dia dengan gunakan genotype. Genotype ni kita letakkan, contohnya untuk rambut kita letak A. Okey, A tu untuk dominan. Ciri dominan. Nanti kita tengoklah lagi tentang ini. Kita letak A. Sebelah ni pun kita letak A. Kalau untuk yang kulit, kita letak B. Ya, tak ada masalah situ. Jadi, memanglah agak bermasalah ataupun agak pening. Mungkinlah ya, pening, saya pun tak tahulah macam mana. Saya dulu waktu matrikulasi dulu tak pernah faham pun bab ni. Tapi disebabkan bila dah masuk degree, belajar tentang genetik sahaja untuk satu semester. Okey? Adalah subjek-subjek lain, tapi genetik tu satu subjek. Biologi. Jadi, kita memang faham lah. Ya? Jadi, hopefully kamu boleh ni. Ni saya ulang juga ya. Saya ulang balik dalam video untuk bab yang keempat ni supaya kamu boleh dapat bayangkan tentang homologous chromosome ni, adanya phenotype, adanya genotype ni. Okey, hopefully kamu
Kamu boleh lah ya. Sebab nanti kalau saya nak sambung terang ni, kita boleh kita boleh lihat kat situ. Okey, kemudian kamu nampak kat sini, bila ada fertilization proses meiosis ni untuk hasilkan sperm. Jadi dia akan fertilize lah dengan ovum. Dia akan fertilize dengan ovum. Jadi bila dia fertilize dengan mana tahu ovum, ni kat sini lah sepatutnya, mana ovum ni ovum. Jadi dia akan jadi zygote kat sini. Okey, dia akan jadi zygote. Ni zygote. Zygote ni daripada satu sel, dia akan melalui proses apa? Proses mitosis. Okey, dia akan mengalami proses mitosis. Dekat sini ya, proses mitosis dia akan jadi banyak. Kemudian dia akan membentuk fetus. Fetus akan keluar. Jadilah bayi berat 3 kg. Daripada 3 kg dia jadi 60 kg. Dia akan mengalami proses mitosis. Jadi kat sini ni kita nampak ada proses meiosis, ada proses mitosis. Dan sangat-sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Jadi kita ada meiosis dan mitosis. Itulah tak cerita tentang kepentingan meiosis dengan mitosis lah. Jadi meiosis ni secara ringkasnya lah saya nak bagi tahu. Meiosis ni adalah proses yang akhir sekali akan menghasilkan sperm. Dan dia akan juga menghasilkan ovum bagi perempuan. Bagi lelaki hasilkan sperm. Jadi sperm dan ovum ni dia akan berlaku fertilization, persenyawaan di fallopian tube. Kemudian akan membentuk zigot lah. Ini zigot. Zigot ni akan mengalami proses mitosis. Jadi bila dia mengalami proses mitosis, dia akan jadi banyak sel. Dia mengalami, kita panggil sebagai cleavage. Tak apalah, yang tu akan belajar nanti bab pembiakan nanti. Okey. Dia jadi macam tu. Kemudian dia akan berlaku penempelan pada uterus. Di uterus tu nanti embrio ni akan terus membesar, membahagi secara mitosis. Dia akan membahagi secara mitosis. Dia banyaklah sel dia nanti. Okey, kamu tengok tangan adik kamu tengok tangan kamu besar kan? Macam mana tangan daripada kecil tu jadi besar? Disebabkan oleh proses mitosis. Okey, kemudian jadi fetus ni. Fetus ni akan membesar lagi. Kemudian ada luka ke kan, sepanjang proses pembesaran tu ada jatuh lah, ada luka lah. Jadi ada sel-sel yang rosak, nak diganti, proses mitosis. Daripada berat dia 3 kg jadi 60 kg, proses mitosis. Jadi itu secara ringkasnya lah apa proses mitosis dan meiosis tu, kepentingan dia. Okey, sekarang ni barulah kita masuk kepada cell division ni. Jadi hopefully kamu tak terberat sangatlah dengan pengenalan yang saya terangkan tadi tu kan. Sebab benda tu penting, nak kena faham. Kalau tak faham benda tu, nanti dia akan masalah untuk kamu faham bab yang seterusnya. Okey, bab yang seterusnya. Okey, cell division. Okey, pembahagian sel. Jadi pembahagian sel ni dia melibatkan somatic cell. Jadi somatic cell tu adalah sel-sel selain daripada sel pembiakan. Somatic cell ni other than reproductive cell. Saya dah terang tadi apa maksud reproductive cell kan. Jadi reproductive cell ni adalah gamet lah, iaitu sperm dan ovum atau oocyte sekunder. Jadi selain daripada reproductive cell tu adalah somatic cell. Somatic cell ni ada dekat tangan kita, dekat kulit kita, dekat jantung kita, tu semua adalah somatic cell. Jadi dia punya penerangan sel other than gamet. Jadi somatic cell ni dia undergo mitosis untuk dia ganti sel yang rosak ataupun ganti sel yang dah tua. Kamu kena ingat ya, sel dekat kita punya diri ni, dia kadang-kadang usia paling lama pun mungkin 3-4 bulan. Lepas tu dia akan ganti yang baru. Jadi kebanyakan sel-sel yang waktu kita usia 1 tahun, 2 tahun dah tak ada dah. Tapi adalah sel yang jenis dia kekal. Kalau dia dah mengalami tahap kematangan, maturity stage tu, jadi dia tak ganti balik sel yang rosak. Ataupun kalau rosak tu dia susah nak ganti balik. Antaranya macam sel yang terlibat dengan sistem saraf. Okey, otak ke saraf tunjang ke, itu masalah kalau rosak. Sebab apa? Sebab dia nak ganti balik tu akan bermasalah. Terutama sekali yang dah dewasa. Kalau yang kanak-kanak tu dia masih lagi boleh ganti balik yang rosak tu. Okey. Okey, mitosis. Kemudian somatic cell ni dia punya bilangan kromosom dia adalah diploid. Diploid ni maksudnya dia ada full set of chromosome. Full set of chromosome. Full set ni bilangan penuh.
Kalau manusia kita ada 46, kalau manusia tu 46, jadi dia full set of kromosom lah. Dia dalam keadaan diploid. Tetapi bila dia mengalami proses meiosis, dalam keadaan diploid dia mengalami meiosis, dia akan jadi haploid. Dia akan jadi haploid. Maksudnya dia mengalami kekurangan separuh daripada bilangan kromosom dia. Jadi human dia adalah 2n46. Kemudian kita ada gamet. Jadi gamet ni dia adalah reproductive cell. Saya tahu tadi kan, gamet reproductive cell dihasilkan melalui proses meiosis. Jadi haploid number of chromosome. Jadi bilangan dia separuh. Okey, n sama dengan 23. Kemudian kita ada diploid cell. Jadi diploid cell ni sebagai contoh paternal chromosome. Jadi diploid cell ni dia mengandungi paternal chromosome, maternal chromosome. Ni saya cerita dah tadi tu. Paternal chromosome, maternal chromosome. Sebab tu lah duduk pergi pengenalan tu ya, nak bagi kamu faham. Apa beza maternal chromosome, paternal chromosome, autosome, sex chromosome. Dan dia boleh membentuk homologous chromosome antara paternal chromosome ni dengan maternal chromosome. Kemudian barulah kita masuk kepada cell cycle. Jadi cell cycle ni dia sequence of event. Okey. Jadi sequence tu maksudnya dia ada aturan dia. Ada yang pertama berlaku, lepas tu dituruti oleh yang kemudiannya, dituruti oleh yang kemudiannya, dituruti oleh kemudiannya. Ya, sequence of event involve DNA multiplication. Okey, DNA multiplication. Maksudnya DNA tu dia membahagi jadi banyak. Dia salin diri dia. Okey, salin diri dia jadikan salinan yang baru. Sebagai contohlah. Kemudian dia akan mengalami cell division. Cell division dia akan hasilkan daughter cell, sel anak. Okey, stages dalam kitaran sel ni, yang pertama sekali adalah interfasa. Jadi the longest phase in cell cycle. Kemudian terbahagi pula 3 subphases. Dia ada G, S, G2. Kemudian dia akan masuk yang kedua, stages yang kedua, iaitu mitotic phases. Dia ada karyokinesis, di mana nukleus tu akan divide. Kemudian dia ada cytokinesis, cytoplasm pula akan divide. Ya, jadi ini sedikit pengenalan lah tentang cell division. Sekarang ni barulah kita nak masuk kepada cell cycle. Apa yang berlaku sebenarnya kepada sel tu, ikut aturan dia. Ikut aturan tu maksudnya the first sequence, kemudian the next one, kemudian the next one. Habis dia untuk cytokinesis dan melibatkan mitosis ni, kita akan pergi kepada proses meiosis. Ya, proses meiosis. Kita tengok untuk untuk interfasa dulu, interface ni. Jadi interface terdiri daripada G1, S dengan G2 lah. Jadi kita ada penerangan dia, G1, S dengan G2. Jadi kita pergi dulu kepada G1. G1 ni apa berlaku? Jadi G1 ni dia adalah new cell. Maksudnya dia telah menjalani proses mitosis sebelum ni. Okey, telah menjalani. Jadi dia masih baru lagi. Jadi bila dia sel baru, jadi dia masih lagi tak membina lagi organel-organel dia. Dia tak sintesis lagi organel-organel dia. Dia akan mula untuk sintesis organel-organel dia lah. Itu secara awal dia. Kemudian waktu dekat G1 ni lah dia akan decide sama ada dia nak sambung sampai ke proses mitosis atau tidak. Dia nak sambung sampai ke proses mitosis atau tidak. Okey, dia new cell. Individual chromosome not visible. Jadi kromosom tu secara individu tu, maksudnya 1, 2, 3, kan ada 46 kromosom semua kan. Jadi dia kita tak nampak sangat nak bezakan antara satu kromosom dengan kromosom yang lain. Dia agak susah. Jadi sebab tu dah diberitahu individual chromosome not visible. Number of organelle increase. Jadi bilangan organel akan bertambah lah ikut kepada keperluan. Kamu kena ingat organel ni kadang-kadang dia berubah ikut keperluan tubuh badan. Sebagai contoh, kalau ada seseorang tu dia atlet, jadi dia berehat selama 6 bulan. Jadi mungkin kemungkinan otak-otak dia ada kurang bilangan mitokondria. Kemudian bila dia sambung balik dia punya latihan dia tu, bilangan mitokondria tu akan bertambah. Sebab apa? Sebab dia nak memenuhi keperluan orang tu. Jadi mitokondria akan bertambah. Keadaan dia macam tu lah ya. Jadi dia bukan setiap masa dia dalam keadaan yang sama, tak.
Jadi number of organelle akan increase, terutama sekali dekat G1 ni lah. Kemudian cytoplasm volume akan increase. Jadi apabila dia dah jalankan usaha-usaha dia ataupun fungsi-fungsi dia secara spesifik, bila dia jalankan fungsi-fungsi dia secara spesifik, dia dah tahu apa yang dia patut lakukan. Jadi dia memerlukan simpanan-simpanan bahan-bahan tertentu untuk keperluan dia lah, untuk keperluan dia. Sebagai contoh, kalau sel tu dia melibatkan penghasilan hormon. Jadi dia kena ada bahan-bahan yang nak digunakan untuk bina hormon tu. Okey, dia kena ada amino acid tertentu tu untuk bina hormon tu. Jadi cytoplasm kena get ready lah. Jadi cytoplasm akan membesar. Ya, cytoplasm akan membesar. Kemudian kat sini akan berlaku protein sintesis. Jadi kalau macam contohnya dia adalah sel dekat stomach. Okey, dia adalah chief cell ke ataupun apa lagi ya? Chief cell salah satu saya ingat kan, ataupun pancreatic cell ke. Jadi dia akan berlaku proses protein sintesis. Contoh salah satu yang spesifik adalah enzim contohnya. Enzim yang dibina daripada amino acid, yang dia akan dicantumkan amino acid itu menjadi long chain polypeptida, peptide. Ya, protein sintesis akan occur. Kemudian various enzyme required for S phases synthesis. Jadi dia akan buat persediaan untuk dia masuk pula kepada S phases. Jadi persediaan apa? Persediaan untuk dia hasilkan enzim-enzim tertentu yang menjadi requirement, yang diperlukan dalam S phases. Yang diperlukan dalam S phases. Jadi dia buatlah, dia sintesis lah. Okay, dia sintesis. Kemudian large energy stored build up. Jadi energy akan disimpan juga. Yang energy ni dalam bentuk ATP ke, dalam bentuk glukos ke. Kamu kena ingat, untuk proses mitosis ni ataupun proses S phases ni, dia memerlukan tenaga. Jadi banyak proses physiological proses dalam tubuh badan kita ni memerlukan tenaga. Dia bukan suka hati je dia boleh jalankan proses tu, physiological proses tu. Dia memerlukan tenaga. Okay, near end G1 phases, there is a restriction point whether cell to complete the cell cycle. Jadi dekat ujung G1 phases tu, jadi dia ada satu point yang dipanggil sebagai restriction point, sama ada sel tu nak complete the cycle atau tak, ataupun dia nak stuck dekat G1 sahaja. Ya, sebab kamu kena ingat, bukan semua sel dia mesti sambung dia punya proses sampai mitosis, tak. Okey, bukan semua sel dia kena sambung sampai mitosis, tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau semua sel dia sambung sampai mitosis, itu akan menyebabkan uncontrolled growth. Okey, pertumbuhan tak terkawal. Mitosis itu dalam keadaan tak terkawal. Jadi dia akan hasilkan sel-sel yang tak diperlukan. Dan ini boleh jadi tumor. Boleh jadi tumor. Dan tumor ni, sel ni, kalau dia merebak ke tempat lain, dia boleh jadi cancerous cell. Okey, sebab tu dia kena kawal aktiviti ni. Dan adalah proses lagi spesifik untuk kawal. Bukan keadaan yang macam tu. Bukan semudah yang kita sangka lah. Ya. Okey, kita dah habis dekat G1. Kita masuk pula pada S phases. Jadi S phases, DNA replication by semi-conservative. Jadi dia akan berlaku DNA replication. Semi-conservative ni akan ada penghasilan, akan ada penghasilan DNA yang baru. Penghasilan DNA yang baru. Jadi sekarang ni saya nak terangkan, waktu dekat G1 ni, DNA dia dalam bentuk long thin thread. Kita juga boleh panggil DNA dalam long thin thread ni sebagai kromatin. Kita boleh panggil dia sebagai kromatin. Kromatin ni adalah kromosom dalam bentuk long thin thread. Long thin thread. Kita nak panggil dia kromatin boleh, kita nak panggil kromosom boleh. Tetapi kalau kita panggil dia kromatin, kita tahulah dia dekat G1. Kemudian apa berlaku dekat S phases? Kita ada kromosom tadi.
Jadi dekat kromosom ni, apa berlaku pada kromosom ni? Dia akan berlaku replication. Dipanggil sebagai DNA replication. Nanti akan belajar dalam bab yang ke-6 ni, DNA replication ni. Ya. DNA replication, di mana kromosom ni, dia akan salin diri dia, kemudian dia akan hasilkan satu lagi bahagian yang sama. Jadi kita ada yang ini, kita ada yang ini. Kita ada A, kita ada B. Jadi A dengan B ni sama tak? A dengan B ni sama, tak ada beza langsung. Okay, sebiji. Okey? Jadi dia sama, tak ada beza langsung. Cuma yang beza dia apa? Yang ini yang asal, yang ini yang baru. Itu je beza dia. Tapi dari segi dia punya konten, kandungan dia tu semua sama. Semua sama, tak ada beza langsung. Okey, A dengan B ni, dia mengalami replication. Okey, sekarang ni kita nampak ya. Kita ada bentuk macam ni. Dan ada buku kadang-kadang dia buat bentuk rama-rama. Buat rama-rama bentuk macam ni. Okey. Jadi bila berlaku proses DNA replication, DNA replication, dia akan bentuk rama-rama macam ni. Okey. Apa hubungan dia antara ni, yang ini dengan yang ini? Apa hubungan dia? Kita panggil dia sebagai sister chromatid. Sister chromatid. Kebanyakan buku yang saya baca lah. Okay? Contohnya kalau tak salah, Campbell and Rees tu. Satu ni adalah satu chromatid. Satu chromatid. Okay? Yang ini pula adalah satu chromatid. Jadi satu kromosom ni ada dua kromatid. Jadi hubungan antara kromatid yang ini dengan kromatid yang ini kita panggil sebagai sister kromatid. Kalau kita ada contohnya kromosom ni dengan kromosom ni, apa hubungan dua ni? Jadi yang ini kita panggil sebagai non-sister kromatid. Okey? Jadi macam tu lah. Ada buku dia kira satu ni, satu lengan ni satu kromatid, ni dua kromatid, tiga kromatid, empat kromatid. Ada buku macam tu lah, tapi saya suka macam ni lah. Satu lengan ni satu kromatid, ni dua kromatid. Jadi hubungan antara yang ini dengan yang ini kita panggil sister kromatid. Kromatid beradik. Okay, kromatid beradik. Jadi after replication, chromosome in the form of sister chromatid. Boleh Kalau tak boleh pun nak buat macam mana kan? Okey, seterusnya kita ada G2 atau gap 2. Okey. Cell prepared to enter mitosis. Cell prepared to enter mitosis. Jadi cell prepared to enter mitosis. Jadi sel ni dia akan buat preparation untuk enter mitosis. Jadi histone spindle fiber protein synthesis. Jadi akan adalah permulaan untuk spindle histone. Kemudian energy stored increase. Jadi dia memerlukan energi ni. Nanti saya bagi tahu dekat mana yang banyak akan guna tenaga. Ya. Ni dalam energy stored ni dalam bentuk ATP lah. Okey, nampak tak? Dalam proses mitosis dengan meiosis dia menggunakan tenaga ATP. Jadi ATP ni dia asal daripada mana? Asal daripada mana? Asal daripada cellular respiration. Respirasi sel. Dia pecahkan glukosa tu jadikan ATP. Dia pecah, permulaan dia berlaku dekat cytoplasm, kemudian dia jadi pyruvate, pyruvate masuk ke dalam mitokondria. Ni kamu tak belajar semester depan. Okey, centrosome, centriole, replicate. Jadi centrosome. Centrosome ni adalah tempat bagi centriole ni lah. Okey, cell double check the duplicate chromosome for error making needed repair. Jadi apa saja masalah error-error yang ada pada kromosom tu dia akan repair. Nampak tak? Kita punya tubuh badan ni pun dia ada cara, ada kaedah dia nak baik pulih mana-mana yang rosak. Kan kalau ada sel yang rosak, ada tisu yang rosak, dia ada cara dan kaedah untuk baik pulih. Kalau demam ke sakit ke ada bakteria masuk pun dia ada cara sebenarnya untuk baik pulih. Cuma kadang-kadang perubatan yang ada ni dia membantu mempercepatkan tubuh badan tu untuk baik pulih. Tapi kalau terlalu bergantung sangat dengan ubat-ubat ni pun masalah juga ya.
Masalah juga kalau terlalu bergantung sangat. Okey, kemudian barulah masuk kepada mitosis. Jadi mitosis ni adalah cell division. Dia ada 4 distinct stages. Dia ada prophase, metaphase, anaphase, telophase. Jadi kita habislah untuk yang interphase ni. Sekarang ni kita masuk kepada prophase. Ini antara tempat yang sangat-sangat penting untuk kamu fahamkan. Ya, tempat yang sangat-sangat penting untuk kamu fahamkan. Kamu nampak kat sini daripada yang asal dia jadi baru. Okey? Maksudnya DNA dia tu dah berganda. DNA dah berganda. Daripada DNA yang berganda ni, dia akan jadikan sel anak. Sel anak ni sama bilangan kromosom dengan yang asal. Okey, sebagai contoh, yang asal ada 46 kromosom, sel anak dia akan 46 kromosom. Sebab apa 46? Sebab dia ada proses kat S phases ni, DNA replication. DNA tu dah berganda, dia dah multiply. Dia tak ada masalah lah dia untuk dikekalkan bilangan kromosom ni, sebab sel dia tu dah berganda bilangan kromosom dia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada proses mitosis. Jadi dalam mitosis ni kita ada prophase, metaphase, anaphase dengan telophase. Kamu nampak ya? Sekarang ni kita ada kromosom. Kamu kena tahu macam mana nak bilang kromosom ni. Jadi dalam yang ini kita ada berapa bilangan kromosom? Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4 kromosom. Okey, kita ada 4 kromosom. Sekarang ni kromatik ada berapa? Kromatik ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Kromosom ada 4, kromatik ada 8. Jadi dia akan berpisah ni, dia akan berpisah. Jadi bila dia berpisah nanti, anak dia akan jadi berapa? Anak dia akan berpisah, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian satu lagi bahagian tu dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan membentuk satu sel. Dan kamu nampak tak sini? Dia ada 4 kromosom. Sini dia ada 4 kromosom. Jadi 4 kromosom sama dengan yang asal 4 kromosom. Sebab apa? Sebab sistem kromatik itu dia pecah. Dia pergi ke kutub yang bertentangan. Okey? Nampak tak? Sebab kamu kena ingat yang nombor 1 ni dengan nombor 2 ni sama. Okey? Jadi kromosom nombor 1 dia akan masuk situ. Kromosom nombor 2, kromatik yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? Kemudian yang ni 3. Yang ni 5, yang ni 7. Yang ni 2, yang ni 4, yang ni 6, yang ni 8. Jadi sekarang ni, nampak tak? Sel anak dia akan ada 4 kromosom. Sel anak dia akan ada 4 kromosom. Sama dengan bilangan yang asal. Parent cell dia sama dengan yang daughter cell. Sama. Jadi, ada beza ke tak nombor 1 dengan nombor 2? Nombor 1 ni dengan nombor 2 ada beza? Tak ada beza. Nombor 3 dengan nombor 4 ada beza? Tak ada beza. Kenapa tak ada beza? Dalam proses awal dia dekat S phases, dia bentuk macam ni. Satu ni saja. Kemudian apa berlaku? Berlaku DNA replication. Dia akan membentuk macam rama-rama ni. Jadi yang sini dia akan sama dengan yang tepi ni, tak ada beza langsung. Ya, cuma apa yang kita boleh kata ada perbezaan tu, yang ini asal, yang ini yang baru dihasilkan. Dari segi konten, kandungan, dia tak ada beza. Tak ada beza. Ulang banyak kali dah ni. Jadi daughter cell tu akan sama. Ya, yang ini terpadam lah pula. Yang ini akan sama dengan yang ini. Okey, kita pergi pada prophase. Apa berlaku prophase? Jadi kromosom condense. Jadi dia guna perkataan kromosom. Kamu nak guna perkataan sistem kromatik boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, kromatin boleh guna tak? Kromatin pun ada buku saya baca ada guna perkataan kromatin. Tapi better guna sistem kromatik atau kromosom lah ya. Jadi kromosom condense, tightly coiled and folded. Nucleolus disappear. Saya tak nak cerita lah nucleolus tu apa ya.
Kromosom kemudian nucleus disappear, nuclear membrane ataupun ada buku tu guna perkataan nuclear envelope. Tak ada masalah, boleh guna. Dia disintegrate ataupun hilang pun boleh lah. Disintegrate tu macam dia pecah. Kalau dinding kamu ni, kamu pecahkan dinding tu, bata tu jatuh kan. Disintegrate. Kemudian centriole move to opposite pole. Jadi centriole ni akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Mitotic spindle form ataupun spindle fiber form. Bolehlah mitotic spindle atau spindle fiber form. Jadi spindle fiber attached to sister chromatid on kinetochore. Ya, dia attach on the kinetochore. Kinetochore tu kat tengah ni, kat centromere. Okey, kemudian prophase, metaphase kat sini. Okey, metaphase, centriole at opposite pole. Jadi centriole dah kat kutub yang bertentangan. Jadi kromosom line up at metaphase plate. Di kromosom ni akan line up dekat metaphase plate. Itu yang berlaku dekat metaphase. Kemudian kita ada anaphase. Dekat anaphase ni penting sebab apa? Anaphase ni dia akan pecahkan sister chromatid ni. Dia akan pisahkan sister chromatid ke kutub yang bertentangan. Jadi centromere separate. Jadi tengah-tengah ni dia separate. Spindle fiber shorten. Spindle fiber ni shorten, pulling chromatid to opposite pole. Okay, dia pulling chromatid to opposite pole. Sister chromatid separate, now known as a daughter chromosome. Nak panggil kromosom saja pun tak ada masalah. Ya, ada buku memang dia guna kromosom sajalah, dia tak sebut daughter chromosome. Okey. Kemudian telophase. Okey. Telophase, kromosom reach opposite pole, kromosom start to uncoil. Nuclear membrane reform, nucleolus reappear. Okey, itu yang berlaku dekat telophase. Ini yang penting ni. Di mana dia dah berasing. Satu ni dia pergi ke sebelah sana, satu ni dia pergi sebelah sana. Jadi yang ini pergi ke sebelah sini, yang ini dia pergi sebelah sini. Jadi sama ke tak antara nombor 1 dengan nombor 2 ni? Samalah, tak ada beza. Nombor 1, nombor 2 tak ada beza. Sebab apa? Salah satunya asal, salah satunya baru dihasilkan dalam proses S phases. Okey? Yang ini nombor apa? Yang ini nombor 3, yang ini nombor 4. Yang ni nombor 5, yang ni nombor 6, yang nombor 7, nombor 8. Ni tengok kat sini saya dah terangkan, ya. 2, 4, 6, 8. Ya. Jadi ada beza ke tak antara yang kiri dan kanan tu? Tak ada beza. Tak ada beza sebab apa? Sebab ni berlaku dekat S phases ni. DNA ni berganda. Jadi berapa bilangan kromosom dia nanti? Satu ni akan ada 4 kromosom, sini akan ada 4 kromosom. Asalnya ada berapa? Ada 4 kromosom juga. Ya, 4 kromosom. Asalnya 4 kromosom juga ni, 4. Ya. Okey, kemudian habis dia mitosis, dia masuk cytokinesis. Jadi cytokinesis ni, okey. Sekarang ni kamu kena tengok betul-betul. Ni cerita tentang centriole ni. Centriole ni kamu kena ingat dia tidak ada pada sel tumbuhan. Dia tidak ada pada sel tumbuhan. Jadi tak boleh cerita penerangan dia dekat sel tumbuhan. Kalau dia tanya kamu, terangkan mitosis yang berlaku pada sel tumbuhan, tak payah ceritalah tentang centriole. Buang centriole tu. Centriole tu move to opposite pole ke apa ke, tak payah. Ya. Okey, seterusnya kita ada cytokinesis. Jadi cytokinesis adalah cytoplasm divide forming 2 daughter cell. Jadi cytoplasm tu divide forming 2 daughter cell. Dia jadi 2 sel anak. Okay, 2 sel anak, cytokinesis. Kita pergi dulu kepada animal cell. Jadi animal cell ni cytokinesis dia dalam bentuk cleavage furrow. Okay, cleavage furrow. Microtubule form furrow in the contractile ring around the cell. Nampak tak dia ada dekat sini, around the cell. Contractile ring constrict. Dia constrict. Dia mengecut. Kemudian dia akan menyebabkan cell separate. Produce 2 daughter cell. Kemudian plant cell pula, dia ada formation of cell plate. Nampak kat tengah ni, dia adalah formation of cell plate. Lama-lama dia tutup. Okay. Jadi vesicle move to middle cell. Vesicle fuse forming cell plate. Jadi ada vesicle kita panggil from Golgi apparatus. Dia dihasilkan daripada Golgi apparatus. Cell plate fuse with the existing plasma membrane. Nampak existing plasma membrane yang ada, producing 2 daughter cell. Jadi tak ada susah sangat lain tu. Okay, habis untuk yang proses mitosis. Sekarang kita masuk kepada meiosis.
Okey, dalam proses meiosis ni hanya berlaku dekat organ pembiakan. Dia tak boleh berlaku dekat tangan, dekat mulut, dekat telinga, tak boleh ya. Kalau dia berlaku dekat telinga nanti, kalau dia tu lelaki, takkan telinga tu hasilkan sperma. Ya, takkan tangan tu hasilkan sperma. Masalah pening kepala nanti kalau kita dengar perkataan benda-benda macam tu kan. Dia tak boleh, dia hanya berlaku di organ pembiakan sahaja. Okey, testis dan ovari. Jadi meiosis ni akan produce gamet. Gamet ni nama lain kita boleh panggil dia sebagai reproductive cell. Sebab kadang-kadang dia tak nak refer kepada sperm ataupun ovum. Dia nak cerita yang bahawa meiosis ni hasilkan gamet. Ya, mudah macam tu. Jadi gamet contain half kromosom. Jadi dia ada bilangan kromosom dia separuh sahaja. Dia tak macam mitosis. Mitosis dia akan kekalkan bilangan kromosom. Ya. Kemudian processing apa benda ni proses gametogenesis ni ya. Apa yang berlaku tak tahu. Gametogenesis ni adalah proses penghasilan gamet. Dia kalau kita pergi secara khusus, kalau untuk penghasilan sperm, spermatogenesis. Kalau penghasilan ovum, oogenesis. Okay? Dan kamu kena ingat, sebelum dia nak masuk meiosis, dia kena lalui dulu interface. Sama lah, dia kena lalui dulu interface. Jadi dekat interface tu apa berlaku? Berlakulah G1, SG2 tu, dan pada waktu yang sama, kamu kena ingat dia berlaku S phases ni, iaitu DNA replication. DNA replication. Dia mesti berlaku DNA replication ni. Ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dia kena salin diri dia, hasilkan salinan yang baru tu, yang sama dengan yang asal. Ya. Jadi kromosom daripada bentuk dia macam ni, dia akan bentuk macam rama-rama ni. Ya, yang ini yang asal. Yang ini yang asal, yang ini yang barulah. Ya, yang asal yang baru. Ya. DNA replication. DNA replication. Okey. Sekarang kita nak pergi mana? Kita pergi pada prophase 1. Prophase 1 ni sangat-sangat penting ni. Okey, dalam prophase 1 ni, dia sama dengan prophase yang ada dekat mitosis sama. Sama, tak ada masalah. Ya. Nuclear membrane dia akan disintegrate. Nucleolus dia akan disappear. Okey. Kromosom sister kromatik tu akan condense, compact, ya, tak ada masalah. Kemudian spindle fiber akan bergerak ke kutub yang bertentangan, centriole akan bergerak ke kutub yang bertentangan, spindle fiber akan start to form. Okey, itu adalah benda yang sama dengan dekat prophase dekat mitosis. Yang berbeza sedikit dekat prophase 1 ni adalah beberapa proses. Okay, ini kromosom condense, become visible, nucleolus disappear. Okay, nampak tak? Homologous chromosome pair up in the synapsis process. Jadi dia akan ada pembentukan homologous chromosome. Yang satu ni asal daripada paternal chromosome, yang satu ni datang daripada maternal chromosome. Maternal chromosome, paternal chromosome. Kemudian each pair ni akan form bivalent. Jadi ini akan kita panggil sebagai bivalent. Kalau tak salah saya ada juga orang panggil sebagai tetrad ya. Tak tahulah, nanti tengok balik lah yang tu ya. Kita panggil sebagai bivalent. Okay. In the late prophase, crossing over take place. Jadi di hujung prophase nanti, prophase 1 ni nanti akan berlaku crossing over. Jadi berlaku crossing over. Yang warna biru ni akan pergi ke merah. Yang merah ni akan pergi ke biru. Dia akan ada sharing, dia akan ada combination. Tadi kalau kita sebut cerita tentang ibu ayah Ahmad tu kan, nama dia Rashid dengan Rashidah kan. Dia akan ada campur-campur. Kromosom Rashid dengan Rashidah ni akan campur-campur. Okey, kromosom Rashid dengan Rashidah ni akan campur-campur. Sama juga kat sini ya. Kromosom Rashid dengan Rashidah ni akan campur-campur. Dia akan bercampur-campur. Untuk jadi apa? Untuk jadi sperm. Untuk jadi sperm bagi Ahmad. Ahmad ni nak, dalam meiosis ni nak untuk hasilkan sperm. Untuk jadi sperm bagi Ahmad. Jadi Ahmad ni, sperm ni adalah gamet ya, gamet. Sebab tu penting nanti dalam bab yang kemudian ni, kita nak tahu gamet-gamet, lepas tu fertilization, lepas tu berlaku campuran-campuran ni penting ni. Kalau tidak nanti pening kamu nanti ya. Macam mana nak jawab tak tahulah. Okey, akan berlaku crossing over.
proses nak membentuk homologous kromosom tu kita panggil sebagai sinapsis. Ya. Okey. Okay, nampak tak sekarang ni dah bercampur-campur kan? Dah bercampur-campur pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini kan? Campur-campur dah. Ini bukan manusia lah. Manusia ada 46 kromosom. Takkan saya nak lukis sampai 46 kromosom. Ya. Penat lah kalau nak lukis sampai 46 kromosom. Okey. Ni metafase sama lah. Metafase sama dengan yang dekat mitosis. Homologous chromosome line up at metaphase plate. One chromosome facing each pole. Okay, one chromosome facing each pole. Tak ada masalah lah dia ni. Kamu nampak tak kat sini ya? Ini penting ni, anaphase 1. Selain daripada prophase 1, anaphase 1. Anaphase 1 ni lah yang akan menyebabkan sel anak dia hilang separuh bilangan kromosom. Okay, kamu nampak sini ada berapa kromosom? Kini ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Dia ada 4 kromosom. Tetapi nanti dekat sini, apa yang berlaku, dia akan tarik semua sister kromatik ni, dia tarik sister kromatik ni, dia tarik ke kutub yang bertentangan. Jadi, bila sampai kat sini, untuk jadi sel anak tu, sel yang ini hanya ada 2 kromosom saja. Sel yang ini hanya ada 2 kromosom saja. Sebab apa? Sebab dia tarik sister kromatik ni ke semuanya pergi ke kutub yang bertentangan. Dia tak sama dengan yang ni. Yang ini dia tak sama sebab apa? Dia pisahkan sister kromatik. Dia pisahkan sister kromatik. Ni tak. Untuk yang meiosis ni dia tak pisahkan sister kromatik. Dia tarik seluruh sister kromatik tu pergi ke kutub yang bertentangan. Dia tarik seluruh sister kromatik tu ke kutub yang bertentangan. Yang menyebabkan nanti bilangan kromosom ni dah jadi separuh. Jadi meiosis 1 ni lah yang bertanggungjawab menyebabkan bilangan kromosom jadi separuh, meiosis 1. Terutama sekali dekat anaphase. Sebab apa? Sebab dia tarik keseluruhan sister kromatik. Okey. Okey, kemudian berlakulah prophase 1, dia ada metaphase, prophase 2, dia ada metaphase 2, dia ada anaphase. Okey, dekat anaphase ni saya nak terang. Yang lain kamu baca lah ya. Kalau dekat anaphase ni, apa dia buat? Kat sini ada 2 kromosom. Ada 1, ada 2 kromosom. Ada 1, ada 2 kromosom. Dekat anaphase ni apa dia buat? Dia pisahkan sister kromatik. Jadi bila dia pisahkan sister kromatik, kita ada 1, 2, 3, 4 kromosom. 3, 4 kromosom. Tetapi bila dia berpisah dekat tengah-tengah ni, dia hanya ada tinggal 2, 2, 2, 2. Jadi kita ada 4 sel. 4 daughter cell. 4 daughter cell. 4 daughter cell. Okey, yang setiap satu daughter cell tu ada 2 kromosom sahaja. Okey, 2 kromosom saja. Jadi dia tak tukar bilangan kromosom ni, dia tak tukar. Dia tak rendahkan lagi bilangan kromosom sebab yang dia pisahkan tu adalah sister kromatik. Kalau dia pisahkan sister kromatik, dia tak akan menyebabkan perubahan kepada bilangan kromosom. Sebab yang awal ni mula-mula ni 2 kromosom, bila dia pisahkan sister kromatik, dia tak akan kurangkan bilangan kromosom. Dia akan sama sahaja. Tetapi yang beza yang atas ni, dia tarik sister kromatik tu keseluruhan. Dia tarik keseluruhan. Ya, dia tarik keseluruhan. Jadi, dalam proses meiosis, ni kan ada 2 sel kan? Jadi dua-dua ni lah akan masuk ke dalam proses meiosis kedua. Dua-dua akan masuk dalam proses meiosis kedua dan akhir sekali akan menyebabkan bilangan bilangan sel yang terhasil adalah 4. Bilangan sel yang terhasil adalah 4. Okey, bilangan sel yang terhasil adalah 4. 4 daughter cell. 4 daughter cell, setiap satu daughter cell tu 2 kromosom. Kalau manusia macam mana? Kalau manusia 46, waktu dekat meiosis 1, dia dah kurangkan setiap satu sel ni jadi 23. Kemudian dua-dua sel ni masuk ke meiosis 2. Jadi dia akan hasilkan 4 sel. Jadi setiap satu 4 sel ni 23. Dan kalau untuk lelaki, keempat-empat ni akan jadi sperm. Dia akan jadi sperm. Kalau untuk perempuan, hanya satu sahaja yang jadi
oocyte sekunder, secondary oocyte ataupun ovum lah. Satu saja. 3 lagi polar body akan degenerate. Okey. Jadi itu yang berlaku dalam proses cell division ni. Jadi hopefully kamu boleh faham lah ya. Hopefully kamu boleh faham yang melibatkan chapter 3, chapter 3 cell division. Dan kita akan masuk kepada chapter 4. Iaitu chapter 4 ni genetic inheritance. Jadi genetic inheritance ni saya akan ulang balik yang pengenalan tu ya dekat sini. Saya akan ulang balik sedikit lah pengenalan dekat sini ya. Tengoklah macam mana nak ulang ke tak ulang ke, tengoklah macam mana keadaan. Okey, ini yang dah ada nota dia lah. Tak banyak. Kalau kamu faham tak susah pun yang ini ya. Saya waktu matrikulasi dulu susah lah nak faham tentang ni. Benda apa tau. Bila masuk buat degree barulah nampak sinar harapan tu tinggi. Ya? Alhamdulillah lah saya dapat A ya, untuk genetik. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa video yang kemudiannya chapter 4.